Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Di malam yang berbahagia ini saya akan membincang berkenaan dengan rancangan barat, rancangan orang Kristian, orang Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Jadi setelah berlaku peperangan demi peperangan di antara orang Islam dengan orang Kristian, semenjak daripada masa Khalifah, masa Ad-Daulah Al-Umayyah, masa Abbasiyah, hingga sampai seterusnya. Lebih-lebih lagi, perang yang besar, iaitu Perang Salib, yang berlaku lebih kurang 195 tahun. Iaitu berlaku pada tahun 1090 hingga sampai tahun 1291. Maknanya akhir Perang Salib ini, orang Kristian kalah dan dihalau oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengeluar daripada bumi Palestin. Semenjak dari situlah orang Kristian dia mula fikir. Dia kata selagi mana umat Islam ada pemerintah berbentuk khalifah, masa selama itulah orang-orang barat tak boleh nak menguasai bumi-bumi Arab. Maka dari sini ada seorang raja daripada Perancis yang bernama Louis XIII ataupun Louis IX. Dia buat tubik rancangan lagu-lagu mana pun kita kena menghancurkan pemerintah Islam berbentuk khalifah. Maka kalau kita lihat di hujung-hujung kerajaan Utsmaniyah, di hujung-hujung ini kerajaan Utsmaniyah sangat-sangat lemah kerana dipakati oleh orang-orang Europe, termasuk Itali, Perancis, British dan Rusia. Dia giserah Turki. Nah, lebih-lebih lagi giserah Istanbul yang mana dipimpin oleh Yunan masa itu. Dan juga di hujung-hujung, di akhir-akhir hampir nak jatuh kerajaan Utsmaniyah, orang Arab sendiri pun terpengaruh dengan tipu daya daripada British. Kerana British memain peranan besar dalam nak menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah. Hingga mana dia hantar salah seorang daripada mukhabarat dia yang bernama Thomas Lawrence. Jadi Thomas Lawrence, peranan dia adalah untuk nak tipu daya orang Arab supaya orang Arab lahir kemarahan, lahir pemberontak terhadap kerajaan Turki dan lawan tentera-tentera Turki yang berada di kawasan Hijaz, di kawasan Arab. Maka orang British dia bertemu dengan seorang yang terpengaruh pada masa itu yang bernama Sharif Hussein. Dia kata tak layak, tak patut orang Arab nak duduk di bawah pemerintahan orang Turki, kerana orang Arab ini ada kelebihan khas. Nah, semenjak berkala. Maka dari sinilah tipu daya British terhadap Sharif Hussein. Sharif Hussein pun dia sebagai orang mula-mula yang istihar melawan dan nak berotak bagi kerajaan Turki yang berada di bumi-bumi Arab. Maka dari situlah setelah orang Arab benci kepada Turki, lawan Turki, Turki pun terpaksa dihalau daripada bumi-bumi Arab, yang mana masa itu bumi Mekah, bumi Madinah dikuasai oleh kerajaan Turki, tidak ada lagi. Maka dengan sebab orang Islam, sesama Islam, kerana tertipu oleh orang Kristian, maka itulah di antara sebab jatuh kerajaan Turki. Apabila kerajaan Turki lemah, maka orang Europe dia paksa kepada Mustafa Kemal Atatürk. Jadi Mustafa Kemal Atatürk, kalau kita tengok sejarah dia, jadi setengah daripada ahli sejarah mengatakan dia ini adalah
seorang anak cucu daripada orang Yahudi yang berasal daripada Sepanyol dan berhijrah kepada Turki. Pada asalnya Mustafa Kemal Atatürk dia orang biasa, tapi dia belajar ilmu tentera, maka naik pangkat daripada satu pangkat kepada satu pangkat hingga sampai kepada pangkat jeneral bagi kerajaan Turki pada masa itu. Padahal dia naik peringkat ini dan dia dimai peranan oleh British di belakang. Dan niat Mustafa Kemal Atatürk juga dia nak guling, dia nak menjatuh kerajaan Utsmaniyah pada masa itu. Akhirnya apabila kerajaan Utsmaniyah kalah dalam peperangan dunia yang pertama, dipaksakan oleh orang-orang barat, khususnya British, dia nak mengadakan satu muktamar, iaitu Muktamar Lausanne. Jadi Muktamar Lausanne ini berlaku di Switzerland, yang mana dalam muktamar perjanjian ini ada perjanjian di antara Mustafa Kemal Atatürk dan orang-orang barat. Nah, apakah perjanjian? Di antaranya Turki pasti ilrak pemerintahan khalifah dan pasti menghalau khalifah keturunan khalifah daripada bumi Turki, supaya tidak ada lagi khalifah di Turki. Dan yang kedua, Turki pasti memutuskan hubungan dengan Islam. Tak boleh lagi kerajaan Turki baru yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk nak ada hubungan dengan Islam. Dan juga rancangan dia kata Turki pasti memerintah mengikut dostur baru, dostur barat, dostur Ulmaniyah dan jauh daripada syariah Islam. Maka Mustafa Kemal Atatürk setuju kerana dalam fikiran dia nak lagu tu dah. Itu dia. Jadi setelah setuju Mustafa Kemal Atatürk, dia ni sebagai pengkhianat yang besar, dia sebagai orang yang banyak khianat. Dia paksa kepada orang perempuan tidak boleh lagi berhijab. Orang lelaki tidak boleh lagi memakai jubah. Nah, kena pakai topi, kena pakai barak dan sebagainya. Hingga mana azan ditukar daripada bahasa Arab kepada bahasa Turki. Dan di masa dia juga yang mengalihkan daripada Masjid Hagia Sophia kepada Mathah, kepada Pipitapan. Yang mana berapa hari kemarin Erdogan dia di masa dia juga pihak mahkamah telah membuat keputusan alih semula daripada Mathah kepada Masjid Hagia Sophia. Ini benda-benda yang berlaku di Turki. Jadi Mustafa ni sebenarnya kalau kita tengok sejarah dia ni sangat mengarut. Banyak mana ulama-ulama di masa tu dia bunuh, dia halau, dia buat nyanyi. Yang mana dia ni kalau kita tengok dekat-dekat dia nak mati, ditimpa penyakit berat, penyakit kulit, yang mana bau busuk. Walaupun dia ni jadi rais Turki, tapi penyakit dia tidak boleh dimengobati. Dan juga penyakit jantung. Dan setelah dia mati, ahli sejarah juga mengatakan bumi tak terima badan dia. Gitaruh. Bumi tak terima. Yang mana jadi timbul pelik terhadap dia. Jadi Tuhan ni sudah balas di permukaan bumi ini lagi. Ini